Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, hari Sabtu jam 10.30 pagi, seperti yang kita telah pun war-warkan sebelum ini, dengan rahman dari Allah Subhanahu wa taala, izin Allah, inayah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, Allah memberikan kita ruang untuk sama-sama kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana ayat-ayat itu Allah menyebutkan berkenaan dengan salah satu golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan al-Yahud, iaitu golongan Yahudi. Okay, secara tidak langsung kita akan dapat mempelajari tentang nenek moyang orang Yahudi, iaitu di kalangan Bani Israel. Pagi ini, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan pertemuan kita buat siri yang ketujuh. Ini adalah kelas kita yang ketujuh, yang mana kita akan memperincikan lagi beberapa kesalahan orang Yahudi, termasuklah nenek moyang orang Yahudi, iaitu di kalangan Bani Israel di zaman mereka bersama dengan para nabi mereka. Jadi surah rujukannya insya-Allah nanti saya akan sebutkan. Nota saya akan edarkan selepas kelas ini insya-Allah. Insya-Allah saya akan edarkan nota ringkas bagi siri yang ketujuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengikuti daripada siri yang pertama sehinggalah pada minggu lepas siri yang ke-6, tuan-tuan boleh lihat di YouTube. Kita dah upload di YouTube. Juga tuan-tuan boleh lihat di FB page Malaysian Tadabbur Academy untuk siri-siri yang sebelumnya. Kalau tuan-tuan ikut melalui aplikasi Zoom, telah diletakkan di ruangan chatting tu, dekat ruangan chat tu, tuan-tuan boleh lihat ada playlist rakaman daripada siri pertama sampailah siri yang ke-6, termasuklah siri yang ke-7 pada pagi ini. Kemudian ada diletakkan link Google Drive yang menyimpan nota-nota yang kita rujuk bagi setiap pertemuan kita hari Sabtu dan hari Ahad. Baik, semoga tuan-tuan sudah pun bersedia untuk mengikuti apa perbincangan kita berkenaan dengan Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Baik, saya akan paparkan nota rujukan untuk siri yang ke-7. Okey. Adakah tuan-tuan dapat melihat nota yang saya paparkan? Nampak kan? Jelas, insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan. Okey, suara saya tuan-tuan dapat dengar dengan baik ke? Jelas kan? Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, jika talian ini terputus, nanti saya akan buat sambungan semula lah. Ya, kerana saya bergantung penuh pada talian hotspot ni. Kadang-kadang dia tak cukup data, dia akan terputus. Okey. Moga-moga cukup insya-Allah. Moga-moga tidak ada mana-mana kita panggil spy Yahudi yang mensabotaj tulisan kita pada pagi ni.
Ya, minggu lepas hari Ahad ya, sedang kita berseronok mencerita tentang Yahudi ini, kita ada buat live di TikTok. Jadi saya tidak dapat bersiaran langsung di TikTok kerana live saya di bank selama 1 minggu, bermula hari Ahad jam 11 suku minggu lepas sehinggalah hari Ahad esok pagi, insyaAllah selepas 11 suku saya boleh menyambung kembali jika nak buat live di TikTok. Ya, kita pun tak tahu TikTok ni apa apa kepercayaan dia, apa pegangan agama dia kan. Mereka ni Yahudi ke tak Yahudi ke, kita wallahu taala alam. Moga-moga mereka tak menjadi sekongkol pada orang-orang Yahudi lah. Kalau ada di kalangan orang Islam yang bekerja dengan TikTok, anda menanggung saham lah, ya, dosa, menanggung kesalahan kerana anda menyekat ataupun mengurangkan perbincangan tentang kejahatan Zionis, kejahatan Israel. Bawa bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan masuk kepada perbincangan kesalahan yang ketujuh. Okey. Kesalahan yang ketujuh yang dilakukan oleh orang Yahudi ini adalah mereka tidak pernah untuk menunaikan janji taat setia kepada Allah, yang mana janji taat setia itu ada disebutkan di dalam kitab Taurat. Okay. Kita dapatkan ayat rujukan. Okay. Buka Suratul Baqarah. Ayat nombor 83, muka surat nombor 12. Okay, muka surat nombor 12, ayat 83. Untuk kita mendapatkan fakta berkenaan dengan sikap mungkir janji orang-orang Yahudi ini. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, ayat 83 ni sebenarnya kita telah pun ulas semasa sesi kita siri yang tak silap saya siri yang kelima. Kita ada menyebutkan tentang 10 janji yang perlu kita telah menyebutkan tentang tajuk 10 wasiat, 10 pesanan Allah kepada nenek moyang orang Yahudi. So di antara janji taat setia itu ada pada ayat nombor 83. Kan? Boleh tengok dekat situ. Dalam kitab Taurat terdahulu telah ditetapkan antara yang mereka kena tunaikan, la ta'buduna illallah, lepas tu buat baik kepada ibu bapa, wa biwalidaini ihsana, wa dhil qurba wal yatama wal masakin, sampailah kepada menunaikan salat dan mengerjakan zakat. Okey. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, okey, setelah janji taat setia ini diungkit kembali, maka Allah menyebutkan summa. Kita ambil ayat yang hujung tu. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dekat dalam ayat ini saya telah highlightkan dengan warna biru, kan. Kita lihat dekat summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Okey, ayat nombor 83. Okey. Apa makna ayat ini? Okey, kita tengok terjemahan ayat. Okey. Setelah Allah menyebutkan ada 6 janji misal, janji setia yang mereka kena tunaikan, maka di hujung itu Allah menyebutkan kemudian. Allah mengatakan kemudian kamu ini tawallaitum,
kamu berpaling. Okey, berpaling ke belakang. Maksudnya mereka tidak mahu menunaikan janji taat setia mereka seperti yang telah diterangkan oleh Allah dalam ayat yang sama. Mereka tak ambil kisah, mereka berpaling. Okey. Kecuali illa qalilan minkum, kecuali sebahagian kecil daripada kamu. Okey. Ayat ini menunjukkan ada sebahagian kecil Bani Israel yang apa? Sebahagian kecil Bani Israel ini yang mereka menunaikan janji setia yang telah pun Allah yang telah pun Allah perintahkan kepada mereka dalam kitab Taurat. Tetapi majoritinya nenek moyang orang Yahudi ini mereka tidak menunaikan apa yang telah mereka janji untuk tunaikan. Contoh yang mereka kena tunaikan apa? Kena bacalah dia punya terjemahan ayat tu. Ini telah kita jelaskan sebelum ini. Contohnya Allah kata, janganlah kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah. Buat baik kepada kedua ibu bapa, buat baik kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, cakap yang baik-baik, dirikanlah salat, berikanlah zakat. So, hanya sedikit sahaja di kalangan mereka yang berusaha untuk menunaikan janji itu. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi wa antum, dan sememangnya kamu ni. Sememangnya kamu ini siapa? Okey. Ayat ini tuan-tuan, seperti yang kita jelaskan sebelum ini, ayat-ayat dalam suratul Baqarah sudah pasti sasaran ayat itu adalah ditujukan kepada orang Yahudi yang mendiami bumi Madinatul Al-Munawwarah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cara nak educate, cara nak didik, nak bagi sedar orang Yahudi Madinah ini bahawa nak bagi mereka ni sedar, maka mereka diungkit kembali, mereka disedarkan dengan diimbau kembali apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang terdiri daripada Bani Israel yang tidak beriman. Seperti mana seolah-olah orang Yahudi Madinah ini mereka kena sedar dirilah bahawa mereka ini adalah daripada bangsa manusia yang nenek moyang mereka itu berpaling daripada menunaikan janji. Kemudian Allah mengatakan summa tawallaitum wa antum mu'ridun. Sememangnya kamu ini, kalau saya kalau kita merujuk kepada sebahagian ulama tafsir kata kesemua ayat ini adalah menyebut tentang sikap nenek moyang orang Yahudi di kalangan Bani Israel itu sampai ayat habis hujung. Seolah-olah nenek moyang orang Yahudi ini sememangnya kamu adalah orang yang tidak menghiraukan perjanjian setia. Ini merujuk kepada Bani Israel yang mereka sepatutnya menunaikan janji taat setia itulah. Okey, ada sebahagian para ulama tafsir kata ayat yang dan sememangnya kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian setia ini adalah merujuk kepada orang Yahudi Madinah. Kita dah bagi tahu bahawa ayat ini memang untuk orang Yahudi Madinah. Maksudnya ayat ini Allah ceritakan kembali. Cuma adakah perbuatan yang berpaling daripada taat setia itu adalah tentang orang Yahudi Madinah atau tentang nenek moyang mereka yang terdahulu? Okey. Sebahagian ulama kata kesemua ayat ni adalah cerita tentang nenek moyang orang Yahudi yang terdahulu di kalangan Bani Israel tu. Ada sebahagian ulama kata sampai kepada ayat kecuali sebahagian kecil dari kamu
merujuk kepada nenek moyang orang Yahudi, dan sememangnya kamu, ini merujuk kepada orang Yahudi Madinah. Dua-dua itu, dua-dua pentafsiran itu boleh diterima. Kerana kita memang sedia maklum orang Yahudi Madinah ini memang tak boleh pakai kalau bab mengenai janji. Memang mereka orang yang tak boleh dibuat sebarang janji. Jadi orang Yahudi Madinah ini mereka akan mereka ini dikaitkan dengan sikap nenek moyang mereka. Sepatutnya mereka kena sedar mereka ini ikut siapa, mereka ditiru perangai siapa. Jadi moga-moga mendapat orang Yahudi Madinah ini sedarlah, tapi kita tahu mereka walaupun telah diungkit tentang nenek moyang mereka, mereka tidak mengambil apa-apa peduli. Jadi ini adalah kesalahan yang ketujuh. Kenapa kita kata ketujuh? Kerana kita menyambung daripada kesalahan nombor 1. Minggu lepas kita dah cerita kesalahan 6, kesalahan 5, kesalahan 4. Lepas tu hari yang sebelumnya. Jadi sesiapa yang tidak sempat mengikuti bermula daripada kesalahan yang pertama, sila lihat balik rakaman yang telah pun kita letakkan sama ada di YouTube ataupun di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Nombor 8. Nombor 8. Jadi tuan-tuan, kalau kita cuba kalau kita buat hubung kaitkan perangai orang Yahudi sekarang dengan nenek moyang mereka itu, dengan nenek moyang mereka yang terdahulu yang tak beriman itu, kita nampak ada persamaan. Ada persamaan. Memang tak boleh dibuat sebarang janji. Mereka pasti akan mengingkari janji itu. Jadi kesalahan yang ke-8, orang Yahudi ini mereka suka membunuh sesuka hati. Sama dengan apa yang terjadi pada hari ini. Hatta semasa di Madinah pun mereka memang suka untuk membunuh sesuka hati. Mereka tak kisah daripada bangsa mereka sendiri ke, apatah lagi kalau bukan bangsa mereka. Maklumat ini Allah nyatakan dalam ayat ke-85, masih lagi pada muka surat yang ke-13 dalam suratul Al-Baqarah. Jadi mari kita baca, kita tengok ayat dia. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat nombor 85, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Tengok pada ayat yang saya telah highlightkan itu, taqtuluna anfusakum. Kita tak baca semua ayat ni, tapi kita tengok yang ayat taqtuluna anfusakum. Ayat ini Allah memang sebut sasarannya kepada orang Yahudi Madinah, dan memang ayat ini berkenaan dengan mereka. Memang berkenaan dengan mereka. Jadi tuan-tuan kena bezakan, ada ayat yang berkaitan nenek moyang orang Yahudi terdahulu di kalangan Bani Israel dengan orang Yahudi yang ada dekat Madinah. Ayat dia tu. Jadi ayat 85 ni memang berkenaan dengan perangai orang Yahudi di Madinah itu. Allah Ta'ala kata, kemudian kamu ini, summa antum haula'i tadi itu adalah orang Yahudi Madinah, seperti mana yang diterangkan oleh Al-Imamu At-Tabari. Dalam tafsir Tabari mengatakan ayat ini memang sebut tentang orang Yahudi Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, kamu ni jenis yang suka berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Lepas kamu bunuh mereka,
kamu ni pula jenis manusia yang suka mengusir satu puak daripada kaum kamu keluar dari kampungnya. Ada persamaan tak orang Yahudi yang sekarang, yang kita kata yang Zionis ini, mereka sanggup bunuh siapa-siapa pun, orang budak kecil ke, orang besar ke, dan mereka sanggup juga menghalau penduduk asal Palestin daripada mendiami tempat-tempat mereka. Kita tahu dah, dengar dalam berita, baca dalam media sosial, itu yang dilakukan oleh Yahudi pada zaman Nabi SAW sampailah ke hari ini. Okey. Untuk melengkapkan pemahaman tentang berbunuh-bunuhan sesama sendiri ni, mungkin akan ada kata, sebab kalau kita tengok sekarang, Yahudi Zionis ini, mereka bunuh orang Gaza contoh. Mereka bunuh orang Palestin. Bukan mereka bukan bunuh Yahudi itu. Okey. Ayat ini, kita kena imbau kembali tentang cerita penduduk Yahudi di Madinah. Okey. Zaman dulu, zaman semasa Nabi SAW berada di bumi Madinah, sebelum Nabi sampai kat bumi Madinah. Okey. Oh, terima kasih ada yang guna highlight ni. Siapa guna highlight ni? Okey. Masa zaman sebelum Nabi masuk hijrah ke Madinah, kita tahu bahawa dekat Madinah tu ada kaum Ansar. Ingat kaum Ansar ini adalah panggilan setelah datangnya Islam, setelah mereka memeluk Islam, setelah penduduk Madinah ini menerima kedatangan orang-orang muhajirin tu. Jadi, tapi sebelum itu dalam sejarah, orang Arab yang menetap di Madinah ini, mereka berada dalam keadaan menyembah berhala lah. Mereka berada keadaan yang jahiliah lah, yang mana mereka ini terdiri daripada dua kabilah, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Okay. Masa itu ada juga jiran-jiran mereka yang terdiri daripada Yahudi, iaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Okey. Dalam sejarah, tuan-tuan boleh baca dalam tafsir Ibnu Kathir, ataupun tuan-tuan boleh baca dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Okay. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir At-Tabari, dia ada perbezaan sedikit dengan tafsir Ibnu Kathir. Okey. Kalau ikut, tapi kedua-dua ulama tafsir ini, mereka mengatakan orang Yahudi ini, mereka menjadi sekutu kepada orang Arab penduduk Madinah ni. Maknanya ketiga-tiga bangsa Yahudi ni, mereka saling menjadi sekutu kepada dua kabilah ini. Okay. Kalau ikut tafsiran Al-Imam At-Tabari, dia kata kalau Yahudi Bani Qainuqa ni, dia akan menjadi sekutu kepada kabilah Khazraj. Jadi kalau ikut Imam At-Tabari, dia kata Bani Qainuqa ni dia sokong kabilah Khazraj. Okey. Manakala kalau Yahudi Bani Nadir dengan Bani Quraidah, mereka menjadi sekutu bagi kaum Aus. Jadi Aus ini dia ada dua sekutu dia lah, daripada Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Tetapi kabilah Khazraj, mereka disokong oleh Bani Qainuqa. Macam sama sekarang kan. Ada Yahudi, Israel, Zionis kan. Ada sekutu dia tak? Ada sekutu dia. Sekutu dia siapa? Arab. Arab mana? Arab apa kita tahu yang sekutu kepada Israel kan? Contohnya Arab apa? Negara Arab apa ya? Apa tu? Bahrain kan?
Kata saya Bahrain macam UEA apa? U apa? UEA apa? Emirat Bersatu tu kan. Itu sekutu. Rupa-rupanya Yahudi bersekutu, saling sokong menyokong ni sudah berlaku semasa mereka mendiami bumi Madinah lagi. Kan? Amerika menjadi sekutu kepada siapa? Semua itu dah berlaku dah. Dan dulu lagi kabilah Arab pun dah bersekutu dengan orang Yahudi. Macam sejarah itu berulang. Okey. Jadi itu kalau ikut tafsiran Tabari, kalau ikut Tabari. Tapi kalau ikut tafsiran Ibnu Kathir, kalau ikut Ibnu Kathir dia ada sedikit perbezaan lah. Kalau ikut Ibnu Kathir, kalau ikut Ibnu Kathir, beliau mengatakan kalau kalau Bani Qainuqa dengan Bani Nadir ni mereka menjadi sekutu Khazraj. Manakala kalau Bani Quraidah dia jadi sekutu kaum Aus. Ada berbeza fakta lah antara Imam Tabari dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Walaupun berbeza fakta, kita ringkaskan jawapannya orang Yahudi Madinah ini juga mereka bersekutu dengan kabilah Arab. Okey. Apabila mereka dah bersekutu, kita kan tahu apabila kabilah Aus berperang dengan kabilah Khazraj, kan, tentu dia panggil sekutu dia. So Aus ni pun minta tolong sekutu dia di kalangan apa Yahudi yang kita sebutkan tadi. Khazraj pun panggil sekutu dia. Jadi yang orang Yahudi ini pun dia terpaksa membunuh orang Yahudi di kalangan mereka jugalah, sebab mereka bersekutu dengan dua kabilah Arab yang berlainan. Contoh, kalau Bani Qainuqa dia sokong Khazraj, Bani Nadir dia sokong Aus, kan. Jadi kalau Aus berperang dengan Khazraj, so mereka berperang jugalah ikut sekutu mereka. Itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Kamu ini berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Ayat ini. Ini yang kita maksudkan dalam ayat ini. Adakah sekarang orang Yahudi Zionis ini mereka praktik perkara yang sama? Wallahu ta'ala, yang itu saya wallahu ta'ala alam. Tapi sejak zaman Nabi dulu mereka sanggup. Janji mereka dapat kepentingan. Kalau terpaksa membunuh bangsa Yahudi sendiri, bunuhlah. Okey, ini yang Allah telah ungkitkan, yang telah Allah sebutkan khusus kepada orang Yahudi Madinah setelah diutuskan Nabi SAW. Allah menurunkan suratul Baqarah untuk memberitahu, menegur, membuat ancaman kepada orang Yahudi Madinah. Itulah maksud berbunuhan. Okey, secara ringkasnya seperti itu. Kesalahan yang ke-9. Okey. Orang Yahudi ini terkenal. Okey, mereka kaki pembohong. Mereka orang yang memang tak percaya kepada Rasul, dan mereka juga ada yang sanggup bunuh para Rasul. So sikap membunuh ni dah menjadi sebati bagi mereka. Dan mereka sanggup bunuh mana-mana para Rasul. Okey. Kesalahan yang ke-9 ini Allah nyatakan dalam ayat yang ke-87. 87 masih lagi berada pada muka surat yang ke-13 di dalam Al-Quran. Sambil-sambil tu, cuba tuan-tuan semak. Adakah benar ayat yang saya nyatakan, muka suratnya, apa nombor ayatnya. Okey, sambil-sambil itu tak boleh semak.
Baik, tuan-tuan, boleh saya teruskan lagi? Diam je semua Boleh, ni. Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Ingat saya cakap seorang-seorang dah tadi ni. Okey, Alhamdulillah. Okey. Ayat dia, ayat dia sebenarnya ya, ayat 87 ya. Betul 87. Okey, ayat 87 ni, buat pengetahuan tuan-tuan, ayat dia panjang ya sebenarnya. Tapi dekat nota yang saya paparkan ini, saya potong separuh dari ayat itu. Okey. Saya potong dari ayat itu, tapi sepatutnya saya kena bawa lah yang panjang-panjang tu. Tapi saya buat separuh, uh, bukan nak kejar masa lah, tapi macam nak lebih fokus lah. Okay, tapi kalau tuan-tuan ada Quran, cuba buka muka surat 13 tu, tengok ayat penuh nombor 87 tu, tuan-tuan akan mendapati ayat itu Allah mulakan menyebut tentang kedatangan Nabi Musa yang membawa bukti-bukti bahawa dia seorang Rasul. Banyak bukti Nabi Musa dah bawa, betul tak? Dengan tongkatnya, tangannya keluar cahaya, isu tentang banjir besar dulu di zaman Firaun, betul tak? Adanya belalang, adanya kutu, adanya isu katak, darah tu. Lepas tu Allah sebut, selepas Nabi Musa, Allah hantar lagi rasul-rasul kepada Bani Israel dan Allah tutup. Allah sebutkan juga tentang pengutusan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey. Selepas itu baru kita jumpa ayat ni. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Okey. Sekejap ya. Okey. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Kita tengok apa yang Allah ingin nyatakan. Allah kata, maka patutkah? Okay. Kita kena ingat ayat ini Allah memberitahu kepada orang Yahudi Madinah tentang apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang kufur kepada Allah. Allah kata, maka patutkah setiap kali datang seorang Rasul membawa sesuatu kebenaran kepada kamu yang menunjukkan dia itu memang utusan Allah. Yang mana Rasul tu kamu tak suka, tak selari dengan hawa nafsu kamu. Kamu menjadi takbur, kamu sombong dengan Rasul itu. Sebab dia tak ikut selera kamu, tak ikut kepentingan kamu. Sehinggakan ada sebahagian daripada kamu sanggup menolak kebenaran Rasul itu. Kamu dustakan Rasul itu. Kamu kata Rasul itu bukan Rasul. Kamu tak percaya dia Rasul. Dan Allah Ta'ala kata, dan sebahagian daripada kamu pula sanggup membunuh Rasul itu. Jadi ada dua kesalahan sebenarnya dalam ayat ini. Tapi kita gabungkan sekali sebab dia dalam satu ayat. Iaitu ada sebahagian Bani Israel yang dulu mereka menolak kerasulan Rasul yang Allah hantar. Dan ada sebahagian mereka bukan sekadar tolak itu adalah utusan Allah. Mereka sanggup membunuh Rasul itu. Jadi ada dua golongan lah apa Bani Israel yang terdahulu ni. Ada yang sekadar dia menolak pangkat kerasulan tu, dan ada sebagai sanggup membunuh Rasul itu. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah ini seolah-olah Allah nak mengatakan, korang ada perangai yang sama ke? Kan? Kita tahu Yahudi Madinah dia menolak Nabi Muhammad, betul tak? Samalah, mengikut sebahagian perangai nenek moyang kamu terdahulu. Orang Yahudi Madinah mereka bunuh tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
tidak mati dibunuh lah, tidak wafat sebab dibunuh. Tapi usaha untuk membunuh Rasul tu ada. Betul tak? Contoh dari isu apa? Nabi Muhammad SAW ada cubaan untuk membunuh Nabi. Kalau kita baca sejarah, tuan-tuan kena rujuk sejarah dalam surah Al-Hashri. Dalam surah Al-Hashri, juzuk yang ke-28 tu, kita akan tahu cerita di sebalik orang Yahudi ini pernah dihalau oleh Allah. Dalam sejarah di zaman Nabi, orang Yahudi dihalau keluar daripada Madinah itu, Yahudi Bani Nadir. Sebab apa? Sebab mereka ada cobaan untuk membunuh Nabi SAW. Macam mana mereka nak bunuh? Mereka buat satu cobaan. Contohnya mereka nak pembaling batu yang besar ke empat kepala Nabi SAW ketika mana Nabi datang untuk menyelesaikan isu jenayah pembunuhan. Okay. Isu yang lain contohnya apa? Nabi SAW kan pernah apa? Nabi SAW pernah disihir. Nabi SAW pernah disihir. Kita tahu Nabi disihir tu siapa yang sihir Nabi? Orang Yahudi. Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Cubaan bunuh tu melalui sihir. Dan Nabi SAW pun pernah termakan kambing yang diracun oleh orang Yahudi ketika mana Nabi berada di Khaybar. Mereka racun. Jadi teknik itu digunakanlah oleh orang Yahudi sekarang. Macam-macam dia buat. Sekarang mungkinlah dia guna bom atom ke, dia bom nuklear ke, macam-macam mereka buat kan. So Nabi SAW ni kesan berat Nabi pernah yang Nabi terasalah cedera dia sangat berat apabila Nabi termakan kambing yang ada letak racun tu. Sampai Nabi kata apa? Masa Nabi hidup tu Nabi kata racun ni aku termakan ni. Nabi kata masih menyakitiku. Sampai sekarang aku rasa macam urat-urat nadiku hendak terputus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah tegur orang Yahudi Madinah ni? Mereka ni perangai dia sama macam nenek moyang mereka dahulu. Membunuh nabi-nabi yang Allah hantar. Dan mereka juga buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah dan sampailah ke hari ini. Ya Allah, dah cerita lama dah. 1400 tahun yang terdahulu dalam Al-Quranul Karim. Okey. Jadi tuan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalaulah orang Yahudi sekarang ni, contoh kalau kita dapat dakwah lah pada mereka kan, tentu kita akan guna teknik yang sama. Kita ungkit balik kepada mereka kisah orang Yahudi Madinah dulu. Kalau penduduk Yahudi Madinah, mereka diungkit kembali tentang nenek moyang mereka yang terdahulu. Okey. Tuan-tuan, kita terus kepada ayat yang satu lagi. Masih lagi kepada kesalahan nombor 9. Kita nak rujuk satu lagi ayat. Ayat nombor 91. Okey, ayat 91 surah Al-Baqarah. Muka surat nombor 14 di dalam Al-Quran. Okay. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu." Okay. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Okay, ayat ini saya nak ulas ringkas tentang pembunuhan saja, walaupun ada satu maklumat penting. Nanti kita akan baca sekali lagi ayat ni pada kesalahan yang ada satu kesalahan yang akan datang. Okay, ayat ini Allah Ta'ala katakan apabila dikatakan kepada mereka, merujuk kepada Yahudi Madinah. Ayat ini memang ayat ni tentang Yahudi Madinah lah. Dan memang sasaran untuk Yahudi Madinah. Allah kata, berimanlah kamu wahai penduduk Yahudi Madinah
Kepada siapa? Kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, kami tak nak beriman kepada Al-Quran. Kami hanya nak beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, itu kitab Taurat. Dia cakap macam tu. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata, dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Allah kata macam ni. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kau boleh ingkarkan, boleh tak nak terima kitab-kitab lain, kau akan buat benda yang sama lah. Semua kitab pun kau akan tolak. Sebab tu beriman kepada kitab. Kita tak boleh beriman kepada satu kitab. Kita kena beriman kepada kitab-kitab. Sebab semua kitab yang Allah bawa turun, ia saling menyokong di antara satu sama lain. Semua datang dari Allah. Sebab tu kita tak boleh hanya terima Quran. Kalau kita hanya terima, kalau kita hanya meyakini kita Al-Quran je Allah bawa turun, Taurat tak bawa turun, kita salah. Sebab Al-Quran menyokong kitab Taurat. Begitu juga Taurat menyebut tentang Nabi SAW. Okey. Kemudian yang kita nak ambil sebenarnya utama yang di hujung tu. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada penduduk Yahudi Madinah. Kalau macam tu, kan, kalau kau kata kau hanya nak ikut kitab Taurat, so kenapa kau boleh bunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu? Seolah-olahnya ayat ni pada orang Yahudi Madinah, kan? Dan sambil itu Allah selitkan kisah nenek moyang mereka. Kalau macam tu, kenapa kamu sanggup bunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu kalau kamu benar-benar orang yang beriman? Maksudnya adalah kalau mereka benar ikut 100% kitab Taurat, mereka tak akan sanggup bunuh Nabi-Nabi. Kan? Mereka tak akan sanggup bunuh Nabi Muhammad SAW. Inilah mereka ni ada je alasan ni, kan? Punya tak nak terima Nabi Muhammad itu disebabkan sombong, disebabkan dia bukan daripada susur galuh keturunan Bani Israel. Sanggup mereka buat alasan tak nak terima Quran tapi nak terima kitab Taurat semata-mata. Dan kalau mereka terima kitab Taurat, mereka sepatutnya tak bunuhlah para Nabi-Nabi yang terdahulu. So ayat ini membuktikan, menunjukkan bahawa memang orang Yahudi terdahulu yang kita kata daripada susur galuh nenek moyang Yahudi yang terdahulu membunuh para Nabi alaihi salatu wassalam. Okay. Kita lanjutkan dengan kesalahan yang ke-10. Dah tak banyak dah, kita pergi yang ke-10. Yang ke-10, kesalahan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tolak Quran, maknanya mereka tak akan berimanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat rujukannya masih lagi muka surat nombor 14, ayat nombor 89. Mari kita tengok ayat nombor 89. Okey, muka surat nombor 14. Apa Allah Taala kata? وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Okay, Allah Ta'ala kata, dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah, iaitu Al-Quran, yang Al-Quran itu mengesahkan apa yang ada pada mereka, iaitu kitab Taurat. Okey. Sedangkan mereka sebelum itu, apa maksud mereka sebelum itu? Merujuk kepada orang Yahudi ni. Mereka sebelum turun Al-Quran, sebelum Allah utuskan Nabi SAW, mereka selalu minta dekat Allah. Minta apa? Minta supaya mereka diberi kemenangan lawan orang kafir. Orang kafir merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang kafir Arab, musyrikin. Walaupun mereka bersekutu
mereka bermusuhan juga. Okey, jadi orang Yahudi ni mereka seperti menunggu-nunggu ni. Bilalah Rasul akhir zaman tu nak sampai kan? Sebab mereka dah tahu maklumat tu dalam kitab Taurat mereka. Mereka duk tunggu-tunggu Rasul tu. Tiba-tiba yang datang tu, Rasul yang mereka duk tunggu-tunggu tu, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul daripada susur galur orang Arab. Daripada susur galur, bukan daripada nasab Bani Israel. Okey, sepatutnya mereka terimalah. Sebab itu yang mereka tunggu-tunggu tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Setelah datang kepada mereka apa yang mereka telah mengetahui kebenarannya. Maksudnya apa? Setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Ciri-ciri dia, kan? Mereka buat apa? Mereka mengingkarinya. Maknanya mereka tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul penutup bagi segala rasul. Mereka mengingkarinya. Sedangkan sebelum ni beria-ria duk minta sangat rasul tu. Dia macam sejarah yang, kalau tuan-tuan pernah ingat sejarah Bani Israel di zaman selepas kematian Nabi Musa, dia dikaitkan dengan sejarah kisah Tolut lawan Jalut tu. Kalau tuan-tuan pernah baca, kali ingatlah kisah dalam Tolut lawan Jalut tu, asal-asalnya Bani Israel ini mereka selalu dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi mereka minta kepada seorang Nabi yang ada pada selepas zaman Nabi Musa tu. Ini selepas kematian Yusuf bin Nun. Mereka minta, lantiklah kami seorang panglima perang yang boleh memimpin kami untuk berperang. Nabi tu lantiklah Tolut tu jadi panglima perang. Dah lantik tak terima pula. Macam-macam mereka kata dekat Tolut tu. Tolut dia orang miskin lah, tak ada pengaruh lah. Itulah orang Bani Israel terdahulu. Sampailah kepada Yahudi yang ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk tahu maklumat lanjut macam mana mereka boleh kenal Nabi dalam Quran itu, tuan-tuan kena lihat rakaman pengajian kita tentang kitab Taurat. Buat pengantar tentara perempuan ya, kami sebelum ini setiap Selasa malam Rabu 11 minggu ada 11 siri kami membincangkan tentang kitab Taurat di dalam Al-Quran. Macam mana Al-Quran cerita tentang isi kandungan kitab Taurat, dan Al-Quran memberitahu apakah reaksi Bani Israel terhadap kitab Taurat tu. Boleh lihat kembali perbincangan itu dalam tajuk Taurat menurut Al-Quran. Okay. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-101, muka surat 15 dan 16. Ini kena semak balik, betul tak muka surat berapa ayat 101 ni? Kita nak tengok ayat dia yang mereka menolak Nabi SAW. Macam mana bentuk mereka tak setuju Muhammad ni. Kita tengok Allah kata apa. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum min alladhina utul kitaba kitab Allah min wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Tengok terjemahan dia. Okay. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sekejap ya tuan-tuan ya. Izinkan saya sekejap. Allah mengatakan, dan apabila datang kepada mereka seorang rasul daripada Allah.
Seorang Rasul daripada Allah ini siapa? Ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu siapa? Mereka tu adalah penduduk Yahudi Madinah. Okey. Yang mana Rasul yang Allah hantar kepada mereka, yang datang kepada mereka ni, yang Rasul itu mengesahkan apa yang ada dengan mereka. Maksud dia, Nabi SAW datang kepada mereka itu samalah maklumat yang kitab Taurat cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman tu. Maksudnya dalam kitab Taurat dulu dah sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apabila Nabi muncul, so Nabi mengkonfirmkanlah apa yang kitab Taurat telah sebut dulu. Okey. Lepas tu apa jadi kepada orang Yahudi tu? Sebahagian daripada orang yang telah diberikan kitab itu. Sebahagian itu siapa? Iaitu para ulama dan pendeta-pendeta orang Yahudi. Mereka buat apa? Mereka melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Macam ni. Orang Yahudi, dia ada kitab Taurat lagi. Mereka adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ni tak semua diubah ya. Ada yang telah diubah. Ada juga maklumat yang masih lagi asli. Antara maklumat yang masih lagi asli itu, antaranya adalah tentang Nabi SAW lah. Okay, jadi apabila Nabi datang, so mereka nak verify. Betul ke Muhammad yang datang ni, dia ni ke Rasul yang kita dah tunggu-tunggu dalam kitab Taurat ni? Dia tengok, inilah sebenarnya Rasul ni. Tapi kenapa dia daripada keturunan Nabi Ismail ni? So mereka buat apa? Mereka buang kitab Taurat. Mereka campak kat belakang kitab Taurat tu. Cakap mereka, tuan-tuan, punya tak nak menerima kebenaran kedatangan Nabi Muhammad SAW. So apabila mereka menolak, maknanya mereka tak nak beriman lah kepada Nabi SAW. Maknanya mereka tak jadi Islam lah. Okay. Sebab tu orang Yahudi termasuk dalam orang kafir di kalangan Ahlul Kitab. Okey, tuan-tuan, kita lanjutkan sikit lagi, boleh no? Okey, ni yang kedua akhirlah. Kita ada satu yang ke-11 mereka taksub kepada kitab Taurat ni. Taksub pada kitab Taurat ni macam mana? Okey, ayat yang sama kita baca tadi 91 yang saya kata saya nak ringkaskan ni tentang ayat yang bunuh tadi tu. Ayat yang membunuh para nabi tadi kan. Kita ambil balik ayat ni tapi kita nak fokus kepada yang mereka tak nak terima Quran tapi mereka nak terima kitab Taurat saja. Ingatkan tadi Allah kata apabila dikatakan kepada mereka Yahudi Madinah, okay, berimanlah kamu apa telah turunkan oleh Allah sekarang ni kepada Nabi Muhammad di Quran. Mereka jawab apa? Kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami kitab Taurat. Maknanya apa? Mereka taksub. Mereka tak nak rujuk kitab-kitab lain. Mereka nak gunakan kitab Taurat itu. Ini pun satu kesalahan lah sebab sepatutnya mereka kenalah menerima kitab. Mereka kena terima Al-Quran tu. Sebab kitab Taurat dah sebut dah tentang Nabi itu. Maka kena ikutlah Nabi itu dan apa kitabnya. Okey, tapi inilah kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi Madinah. Kan? Okey, mari kita tengok yang terakhir sekali yang Allah 11 lagi, sepatutnya nombor 12 kan. Allahumma salli ala Muhammad. Mohon ampun tuan-tuan. Okey, saya baiki sekejap. Saya baiki sekejap. Okey, alhamdulillah saya tak edarkan lagi pada tuan puan ya. Sebab apa tuan-tuan, selalu saya buat kesalahan sebab nota ni tidak ada penyemak ejaannya, tak ada. Lepas tu selalu disiapkan pada
akhir-akhir minit. Itulah jadi macam ni ni. Okey, mohon ampun. Okey. Tengok yang ke-12. Apa dia? Last kali kita belajar pagi ni adalah mereka juga ini diungkit kembali kisah nenek moyang orang Yahudi ini. Mereka sembah patung anak lembu yang dibuat dari emas. Okey, yang ni sebenarnya kita dah kupaslah sebelum ini. Cuma kenapa letak kembali kerana susunan ayat dia. Sebab tadi kan kita baca ayat nombor 91 kan. Jadi ayat 92 diulang kembali tentang penyembah lembu ini. Sedangkan kisah lembu ini kita dah kupas dekat ayat nombor berapa? Kita dah kupas dah sebelum ni, saya tunjukkan. Kita dah tunjukkan dekat kesalahan nombor 3. Nampak tak kesalahan nombor 3? Kesalahan nombor 3 sekejap kita dah terangkan dekat sini dah sebenarnya. Ni. Bukan kesalahan nombor 3. Sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kesalahan nombor berapa tuan-tuan? Ingat tak? Dalam 2 muka ni dah. Oh. Ke belum lagi? Oh, itu bukan. Maafkan saya. Maafkan saya. Itu penyembelihan lembu betina. Maafkan saya. Lain-lain apa? Lain-lain. Ada pening dah saya ni. Kan? Tak apa. Pening tu ada peningkatan. Okey, yang ke-12 Yang ke-12 ni, mereka telah menyembah patung anak lembu dari emas. Okey, ini sebenarnya merujuk kepada nenek moyang orang Yahudi yang terdahulu. Allah mengungkit kembali sikap mereka yang sanggup menjadi kufur kepada Allah. Sedangkan Allah dah bagi mereka macam-macam nikmat dah. Mereka dah nampak dah depan mata Musa itu rasul, boleh seberang laut kan dengan tongkat dan macam-macam. Tapi mereka ini, sifat mereka ini teruk. Mereka sanggup menyembah patung yang dibuat daripada emas. Okay, kita tengok ayat dia pendek saja, ayat 92, muka surat nombor 14. Allah mengatakan, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ayat ni pun dah terhilang dah ayat dia ni. Saya terpadam ni. Sepatutnya وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Okay, Allah mengatakan, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa. Jadi Allah ungkitkan balik, oi orang Yahudi Madinah, kau ingat tak balik cerita nenek moyang korang dulu, yang Musa dah datang dah bawa bukti-bukti yang nyata kan dia tu memang utusan Allah. Kemudian kamu menyembah ijil, iaitu anak lembu, min ba'dihi, sepeninggalannya tu maksudnya apa? Semasa Nabi Musa pergi bermunajat di Gunung Tursina selama 40 malam tu. Sepanjang dia 40 malam dekat Gunung Tursina tu, kamu pergi menyembah anak lembu itu, dan kamu ni sebenarnya memang orang yang zalim, kata Allah. Kenapa Allah kata mereka zalim? Sebab mereka tahu mereka tak perlu buat pun perbuatan tu. Mereka tak perlu buat pun. Macam mana kita, kalau tuan-tuan nak catat, tuan-tuan boleh catat satu maklumat yang menunjukkan bahawasanya mereka memang tahu tau. Mereka memang tahu mereka buat salah. Maksudnya mereka tak patut pun mereka menyembah patung daripada patung bentuk anak lembu tu. Sebab tu Allah kata, korang ni memang orang yang termasuk orang yang suka melakukan kezaliman. Okey, tuan-tuan boleh rujuk dekat surah Al-A'raf, tulis surah Al-A'raf ayat 149, surah Al-A'raf ayat nombor 149, kita akan jumpa orang-orang yang menyembah patung anak lembu ni, mereka menyesal mereka buat, dan mereka tahu mereka itu berada dalam kesesatan. Waqadhallu. Maknanya mereka tahu mereka tak patut buat pun, tapi inilah perangai
nenek moyang orang Yahudi dulu. Okey. Inilah apa perbahasan kita yang terakhir, insya-Allah pada pagi ini. Ayat 82 merupakan kesalahan yang ke-12. Saya harap tuan-tuan jelas, tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. So saya buka sekarang kepada penambahan maklumat. Kalau ada pembetulan, ada pertanyaan, dipersilakan. Okey, dipersilakan kalau ada. Ada tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tuan-tuan berada yang ada. Okey. Kalau tiada, kita berhenti dengan kadar ini. Saya mohon maaf jika penerangan saya ini kurang jelas, ada sebarang apa apa ni kekurangan. Saya mohon ampun dan maaf. Dengan kadar yang mampu, kita bincang ayat itu secara ringkas. Kita tak sempat untuk tadabbur ayat ya secara panjang lebar. Kita jumpa lagi insya-Allah besok tuan-tuan, Ahad jam 10.30 pagi. Sambung dengan beberapa lagi kesalahan orang Yahudi ini untuk siri yang ke-8 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam.